Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Shadaqallahu azim. Qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man ila khairan faqihu fid din atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyukur Tuhan Imam yang berbahagia untuk Haji Suhaimi Haji Sa'id Pemusi Suruh Kampung Datuk Kamarudin Widow, tuan-tuan puan ada di kampus dan pegawai surau, khususnya tuan-tuan puan jemaah muslimin dan muslimat di dalam sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriah bersamaan 6 Desember 2020. Marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah bersama-sama menunaikan sembahyang fardu berjemaah dipimpin oleh Tuan Imam kita berdiri bertasbih, bertakbir, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua terus berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah di kawasan kita ini keadaan semakin terkawal dan insyaAllah bermulanya besok kita akan khususnya di tempat kita ini akan bertukar status kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, bermakna situasi kita akan kembali seperti beberapa bulan yang lalu, di mana kita boleh menjalankan aktiviti dengan lebih baik. Dan kebetulan pula sekarang ini tahun mungkin ada data kita yang merancang mengadakan
ulang, saya rasa tambah bulan, 3 tambah bulan lebih dari sudah memadai. Kita ada masalah, kita perlu kita lagi, mereka boleh jauh sampai ini. Jadi, ya, dan PKPP di daerah kita khususnya Bandar Ibu yang akan berurusan sampai 20 Desember. Itulah keadaannya, ya. Dan di setengah-setengah mungkin dalam negeri tiada didirikan solat Jumaat kerana berada di dalam zon merah, termasuk dari tempat kerja kami, ya. Jadi negeri sudah 3 hari Jumaat, 3 minggu tak ada Jumaat. So kami pun 3 minggu tak ada Jumaat. Dan boleh pula pengajian semua kita tentukan. Jadi ini sedikit sebanyak mungkin kesan juga, kalau tak banyak pun sikit buat kita, Jadi itulah sama-sama berdoa, mudah-mudahan keadaan ini akan kembali pulih, ya. Adapun di tempat-tempat lain, ya, alhamdulillah keadaan yang terkawal termasuk dari kita ini. Jadi kita patuhilah SOP yang ditetapkan, insya-Allah. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan memang mengikuti SOP tersebut, dengan baik. So kita ni insya-Allah tak ada salah. Kita saja, apabila kita ke tempat awam, ke pasar raya, ke bank, pejabat kerajaan, restoran, kedai-kedai makan, kita ikutilah SOP yang ditetapkan, insya-Allah. Dan daripada jangkaan peribadi saya, dari sini akan hilang dalam tempoh setahun ke 2 tahun, insya-Allah. Dia datang 2009, mungkin tahun depan akan beransur pulih. Soal vaksin itu soal yang dulu lah. Siapa yang tak takut dengan dia cucuk, pergilah. Setakat ni kalau kita dengar khabar-khabar yang begini, ada peran lain dan mereka berisiko tinggi saja yang akan diberi vaksin. Kita bukan peran lainnya dan kita bukan golongan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi ini contohnya dia ada penyakit kronik, darah tinggi, macam ni, jantung, semua ada dalam badan dia. Itu memang kena ambil vaksin. Kalau yang biasa-biasa ni tak apa, boleh fikir pun SOP, insya-Allah. Semua Allah SWT akan membayar kita. Dan jangan putus-putus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus-putus. Sembahyang hajat buat tiap-tiap minggu. Kalau kita buat lepas sembahyang Jumaat, buat teruskan. Kalau kita buat malam Jumaat, teruskan. Kalau kita buat lepas sembahyang subuh, teruskan. Jangan berhenti. Ya, jadikan satu amalan sampailah baik ke sini habis, tak ada lagi dah. Dan itu yang saya pernah bagi kepada satu sepasang suami isteri yang ada masalah. Saya bagi dengan saya kata, amalkan sembahyang hajat pagi Jumaat sebelum subuh sampailah hajat mereka itu tercapai. Alhamdulillah. Sebab kita kalau kita mengaji konsep doa ni dia ada 3 kan. Sama ada dimakbulkan serta-merta pada waktu itu, atau dimakbulkan pada waktu-waktu yang Allah SWT lebih tahu masanya, dan Allah SWT yang mengatur qadar dan qadar kita, ataupun tidak dimakbulkan kerana Allah SWT lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Namun kita memanjatkan perbuatan kita, memanjatkan doakan tadi itu, kita tetap ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya macam tu tak hari ni, besok mungkin tak tahu. Tengoklah macam mana, insya-Allah, kita sama-sama doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahullah, kita teruskan pengajian kitab kita sebagaimana yang kita telah sama-sama
pada fasal yang ke-19. Fasal yang ke-19 iaitu pembahagian najis. Faslun an-najasatu thalath. Najis ini ada 3 bahagian. Pertamanya mughallazah, itu najis yang berat, mukhaffafah, najis yang ringan, dan mutawassithah, najis yang pertengahan. Tak berat, tak ringan. Kita semua dah tahu, nak ulang je. Sebab ada yang tak tahu, ada yang tak tahu. Kita dah dapat kesan. Mungkin tuan-tuan tahu sebab kita biasa datang hadir dalam majlis ilmu. Kita pergi di luar sana. Di luar sana tu ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Ataupun mungkin dia tahu tapi kefahamannya kabur. Masa kita mengaji, kita ulang balik. Benda bukan tak mengaji. Dulu sekolah, masa kita sekolah dulu dah mengaji. Sekolah di sekolah kebangsaan dulu dah mengaji, sekolah agama dulu dah mengaji tahu dah. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah ni tahu dah. Tapi ada yang kabur, perlu kepada uraian, perlu kepada kefahaman. Ulang tadi. Itu dia. Kemudian kata penyusun kitab, penulis kitab ini menulis al-mughallazatu najasatul qalbi wal khinzir wa fa'i ahadihima. Najis mughallazah itu ialah anjing, najis anjing, kalb dan babi. Jadi anjing itu najis mughallazah. Apa daripada badan itu semua najis. Tapi antara anjing dan babi ada beza. Bila babi ni dia tidak ada kompromi. Tak ada kompromi. Apa situasi kita pun kena. Kita basah ke, kita kering ke, kena ke dia basah ke, dia kering ke, kena ke kita. Kita pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat tinggal kita kena ada najis mughallazah. Tak ada kompromi. Apa saja ditusuk daripada babi itu. Satu pernah satu ketika lamun kecoh dari kalangan pelajar-pelajar sekolah menggunakan brus lukisan. Brus lukisan itu datangnya daripada bulu babi. Lama dah ni masa saya sekolah. Kerana brus itu diimport dari negara China. Jadi kecoh. Tapi apa yang ini sejak dan ini mungkin telah keadaan telah ubah. Sekarang ni pun dah ada bulu sintetik. Mungkin jadi hilang tak ada isu. Yang timbul isu sekarang ialah tentang daging ruku yang dicampur antara daging halal dengan daging tidak halal. Itu yang isu sekarang. Jadi berhati-hati. Ini sekarang pergi pasar beli daging yang sembelih tu lah, nampak kalau daging ruku disimpan dulu tak payah. Sehingga pihak-pihak berwajib telah mengesahkan bahawa daging-daging ruku semua adalah daging yang halal. Jadi kita boleh makan daging ruku. Maksudnya dia memanglah daging ruku luar sikit kan. Tapi bila timbul isu ni dia jadi syubhah. Apa Nabi SAW bagi panduan kepada kita tentang perkara syubhah? Nabi kata apa? Famanit taqas syubhat faqad istabra dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan benda syubhat, dia jaga agama dia dan maruah diri dia. Jadi bila dah syubhat tinggal wa waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram.
Siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, jatuh lagi dalam perkara haram. Itu hadis Nabi. Sebab Nabi kata benda yang halal terang, benda yang haram terang. Bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsirun minan nas. Antara keduanya ada benda-benda syubhat yang tak diketahui oleh kebanyakan manusia. Cuma kita tak tahu. Kalau tak ada pada dahan kita tahu ke? Lama ya, beli lagi buku tu bawa balik kan, potong-potong buat lagi, buat masak tom yum mereka kan. Tu sedap tengok sampai menjilat jari. Ibu buat tom yum tu. Ya, rupanya daging tak halal. Mana nak tahu halal tak halal, sama je kaya kan. Jadi itu dia. Itu benda yang syubhat. Masa ni cari benda yang confirm halal. Apa dia? Yang dipotong di pasar kan? Potong-potong tu beli tu. Memang mahal sikit, RM20. Lagi pasal bidang lagi mahal. Kita buat macam mana kita nak makan? Tak, kalau tak nak, ada pilihan lain. Ayam. Ayam pun satu ketika tak lama dulu kecoh juga. Ayam-ayam yang ternak dikatakan diberi suntikan yang di dalamnya ada enzim bakteri. Itu telah dibuat pemeriksaan, tak ada pun enzim itu. Memang ada diberi suntikan yang besar senang cepat sembuh, tapi tak ada enzim bakteri dalam suntikan itu. Tak ada cecah suntikan itu tak ada. Jadi senyap dia. Kalau tak nak makan daging, makan ayam. Ikan mahal lah, payah ikan bini ya. Itu dia. Jadi anjing ini dengan babi dia beza. Babi tak ada kompromi. Apa saja, walaupun dalam Quran sebut lahmul khinzir. Hurimat alaikum bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Memang disebut dalam Quran. Diharapkan atas kamu memakan bangkai, memakan darah, memakan hati dan lempa, wa lahmul khinzir, daging babi itu. Tapi situ haram dagingnya. Ulama mengkaji lagi dan membuat istinbat. Walaupun dalam Quran disebut daging babi, tetapi apa-apa juzuk di dalam babi itu semuanya haram. Lemaknya, apa lagi, kulitnya, bulunya, apa saja yang datang dari babi semuanya haram dimakan dan diguna, dan ia adalah najis mughallazah. Adapun anjing dia beza. Kalau kita kering, dia kering, tak ada apa, tak jadi mughallazah. Kalau kita kering, dia basah, kita kering, dia basah, kita basah, itu baru jadi najis mughallazah. Begitulah apa yang disebut dalam pendapat ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i. Itu ada kaul dalam mazhab Syafi'i menyebut harus memelihara anjing untuk dijadikan sebagai binatang penjagaan. Macam tuan suami ada kebun sawit banyak-banyak, beli anjing untuk jaga kebun sawit keliling, buat tengkar. Dan lebih banyak kalau tuan pergi ke Sumbar. Apa Sumbar? Sumbar tu Sumatera Barat. Banyak minat Bukit Tinggi, Padang. Beli anjing selama, tapi bukan sebagai haiwan peliharaan. Ikan boleh buat jalan, tak. Macam kita tengok baru ni kan, ada satu selebriti, dia beli anjing 2 ekor. Dia kata kita sebagai manusia perlu ada rasa ihsan terhadap haiwan. Betul, itu konsepnya. Malah Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, seorang pelacur yang memberi minum anjing setiap hari, pelacur ini masuk syurga walaupun dia pelacur. Ada orang yang soleh tapi dia menyiksa kucing, dia kurungnya sampai mati, kucing tak makan. Orang soleh ini masuk neraka. Kan Nabi sebut. Tetapi
Tapi ihsan terhadap haiwan seperti anjing ni, ihsan itu ada lagi perbahasan dia. Kat mana kita boleh tu, kita boleh kita jadikan binatang peliharaan, boleh pula ambil gambar, boleh pula dia cium-cium kita cium-cium dia, boleh pula selfie pula. Contoh itu tidak diharuskan dalam mazhab Syafi'i, tak diharuskan. Yang harus benda sebagai binatang menjaga kebun atau membeli. Takut kebun masuk babi hutan kan. Anjing dia babi hutan walaupun ganai takut dengan anjing. So, anjing ni memang nature dia kalau terlatih. Malah raja-raja dulu biasa memelihara anjing sebagai binatang haiwan memburu. Dalam khalifah Islam dahulu pun biasa memelihara anjing sebagai binatang pemburu. Anjing tu dia tangkap, lepas tu dia lari, tengok dah mati. Halal tak dimakan, halal. Itu cerita sembelihan itu nanti kita tengok dalam perbahasan tentang sembelihan, insyaAllah pada panjang kita. Baik, kemudian wa far'i ahadihima, dan apa-apa far'i ahadihima ni kacukan daripada kedua-duanya, keturunan daripada kedua-duanya. Lembu bersetubuh dengan anjing, lembu betina bersetubuh dengan jantan, dapat panggil apa? Lepat. Dia keluar lembu lah, tapi garang dia. Contoh kan, rupanya bapak dia anjing, mak dia lembu dia, maka tak boleh makan. Tetap dikatakan najis mughallazah, tak boleh makan, haram. Itu juga babi sepah, lembu betina, babi jantan bersetubuh, dapat anak lembu. Kan, contoh, maka lembu tu tak boleh makan, pasal dia adalah kacukan daripada babi. Ayah dia babi, mak dia lembu. Ayah tak boleh. Wallahu a'lam. Itu dia. Najis mughallazah. Kalau tersentuh ni jadi najis mughallazah. Baik, wal mukhaffafah, dan najis yang ringan ialah baulus sabiy alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Air kencing kanak-kanak lelaki, bayi lelaki yang tidak makan selain susu ibunya dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Haulain itu 2 tahun. Daripada lahir sampai 2 tahun dia tak makan apa-apa, menetek susu ibu dia, menyusu susu ibu dia. Kanak-kanak lelaki suami, kanak-kanak perempuan tak masuk, kanak-kanak lelaki. Dikatakan dalam kisahnya, dalam riwayatnya, bagaimana Imam Asy-Syafi'i membezakan najis kanak, air kecil kanak-kanak lelaki itu mukhaffafah dengan air kecil kanak-kanak perempuan itu yang merupakan najis mutawassithah. Kisahnya adalah Imam Asy-Syafi'i sendiri merasa air kecil kanak-kanak lelaki dan perempuan ada beza. Ada beza. Itulah air kecil kanak-kanak lelaki mukhaffafah, air kecil kanak-kanak perempuan mutawassithah, walaupun usia dia kurang 2 tahun dan tak makan apa pun melainkan susu ibu dia. Kalau dah campur susu formula tak boleh. Dah campur susu formula tak boleh. Dah makan benda resto tak boleh. Makan benda lain tak boleh, walaupun usia dia belum 2 tahun. Dia dah campur. Dia susu ibu dia ada sampai 2 tahun susu ibu, makan susu ibu je, tak pernah makan benda lain. Ada. Dah jarang lah sekarang jarang sangat dah. Banyak ibu-ibu kita yang bekerja, yang jarang sangat dah. Yang ada macam tu sekarang. Jadi kalau air kecil kanak-kanak lelaki ini, dia jadi najis mukhaffafah, ringan. Kemudian wal mutawassithah, dan najis pertengahan, sa'irun najasat, najis semua najis yang lain. Itu semua najis yang lain semuanya najis mutawassithah.
cicak ke, tai kambing ke, tai lembu ke, tai manusia ke, semuanya najis mutawassithah. Baik. Itu dia. Kemudian kita pergi kepada fasal yang ke-20, iaitu cara menyucikan najis. Faslun al-mughallazatu taqulu bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turab. Cara menyucikan najis mughallazah ialah disucikan dengan 7 kali basuhan selepas hilang zatnya. Kena buang dulu. Buang dulu zat dia. Tai anjing, tai babi ke apa ke yang datang daripada keluru tadi yang kita bincang tadi tu, dah buang zat tu, disucikan dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dengan air tanah, sama ada di awal atau di tengah atau di akhir atau mana-mana. Yang penting salah satu mesti air bercampur dengan air tanah. Itu dia. Ada sebab dia. Tadi kaji. Ada sebab. Sebab benda ni datang dari Nabi SAW, Nabi sebut. Jadi dibuat kajian, ada sebab dia. Itu kita tuan-tuan boleh semak lah. Sekarang ada Google senang kan. Hikmah kenapa najis mughallazah wajib disuci dengan air tanah. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Wallahu a'lam. Kemudian wal mukhaffafatu taqulu bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mughallazah disucikan dengan dia rendis diratakan air ke atasnya serta hilang zatnya. Lepas kita lap tu dia ke air kecil cucu lelaki kita, yang sifatnya yang disebut tadi lah, kita rendis sahaja, spray je, cukup. Tak payah ambil air nak siram dengan air, tak payah. Spray saja sudah memadai. Rendis tu spray lah sekarang ni, banyak spray sekarang kan. Sekarang kedai rambut tu ada spray rambut tu, beli terbaik. Kalau ada cucu kecil lah, sekarang ni yang jaga cucu kat rumah. Anak kita bersalin, kita yang berpantang rumah kita jaga anak kita dengan cucu sekali. Selama tempoh dia cuti 2 bulan tak tu, memang duduk. Menantu kita happy masa nak balik. Bila nak balik rumah kita boncong muka. Dia nak balik KS, dia happy dia. Ada apa-apa ni. 2 bulan, sekarang cuti 3 bulan kan. Itu dia. Jadi standby. Itu dia. Spray itu ada jual. Jadi untuk kita rendis tak payah ambil air daripada negeri ini pun boleh juga. Spray itu lebih baiklah. Tak boleh cek kerja dia. Wallahu a'lam. Kemudian wal mutawassithatu tanqasimu ala qismain ainiyatun wa hukmiyatun. Najis mutawassithah pula terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa dia tuan-tuan? Apa yang dikatakan najis ainiyah dan hukmiyah? Al-ainiyah tu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis aini ialah najis yang ada warna, bau dan rasa. Ada bau dia, ada warna dia, ada rasa dia. Lekat-kat baju dia. Ada color. Tapi dah tentulah kalau dah bau busuk ada color, takkan rasa pula kan. Dan tahulah memang ada lah najis dekat baju kita tu. Jadi kaedahnya fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka mesti dihilangkan warnanya, baunya dan rasanya. Kena cuci lah. Cuci. Ambil apa tu, apa nama ni, sabun pemasuk tu kan, top tu, ataupun beris ke apa tu, sapu kat tu, bagi hilang. Dah bau tak ada tu, kita siram dengan air. Itu dia. Sebab itu kaedah dia sekarang kan, apa tu, dia menghilangkan kuman, menghilangkan daki yang degil dalam jalan tu. Jadi
sapu tu berhilang dah, tak ada cuma dia siram sekali, settle masalah. Kemudian yang kedua, wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Ya, hadis hukmiyah, dia tiada bau, tak ada rasa, tak ada warna. Tapi kita yakin sebab kita dah terkena, memang yakin. Tengok ada pula cecak. Tadi kita pegang bila kita tengok Allah ada cecak pula kat tempat kita, tapi tak ada apa-apa. Jadi cukup sekadar membasuh anggota ataupun pakaian ataupun tempat yang kita semayang. Itu dia. Wallahu a'lam. Itu dia cara menunjukkan jadi semua balasan mukhafafah dan mutawassit. Jadi insyaAllah pada kita datang pada 3 Januari 2021 kita akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal 21, iaitu haid dan nifas. Maka kita pergi kepada kupasan kitab indahnya bersyariat, iaitu kita sampai kepada bab yang baru, surat 138, iaitu solat sunnah. Solat sunnah ni ulang kaji saja lah, tuan-tuan perempuan ulang kaji. Bukan kita buat tapi ulang kaji. Solat sunat merupakan satu amalan yang sangat digalakkan selain solat sunat rawatib, iaitu selepas dan sebelum solat fardu. Walau bagaimanapun elok diterangkan secara ringkas kemudian solat sunat rawatib terlebih dahulu. Sunat rawatib ini adalah seperti berikut: 2 rakaat sebelum solat subuh yang tadi lah. Kan Nabi SAW kata, solat rakaatan al-fajri khairun minan dunya wa ma fiha, wa kama qala. Hadis sebut 2 rakaat sembahyang sunat subuh baik daripada dunia dan segala isinya. Maknanya ganjarannya sangat besar. Macam tadi kan sampai kan bila azan kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nak tambah sempat tambah boleh. Nak tambah 4 rakaat boleh. Sebab biasanya antara azan dengan iqamah sembahyang subuh biasanya masa yang diambil ialah antara 10 hingga 15 minit. Buat subuh kan. Tengok pada keadaan kita lah. Kalau keadaan kita ni boleh dah lancar minit. Sebab apa? Sebab kita je satu, keduanya hari pun hari tak bekerja, boleh lancar sikit, tak apa. Kalau hari kerja 10 minit cukup lah. Kita kena ambil kira ada di rumah yang akan bekerja pada hari itu. Lebih kurang macam tu lah. Sempat buat, tak sempat 2 rakaat cukup, sempat buat lebih boleh. Lepasnya ni Ustaz solat subuh rakaatain lillahi ta'ala. Saya sembahyang solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab subuh ni dia sebelum je, selepas tak ada. Apa-apa sembahyang sunat mutlak selepas sembahyang fardu subuh tak dibenarkan selagi belum terbit matahari. Terbit matahari syuruk boleh. Dia bilangkan saat ini terbit ni, seminit lagi syuruk. Boleh. Apa sembahyang ni? Sembahyang isyraq, sunat isyraq. Sampai waktu duha 7.30. Lepas sembahyang subuh, waktu yang kita tadi sampai lah terbit matahari, tak ada lagi waktu haram sembahyang sunat mutlak pula. Wallahu a'lam. Ya. Nak tanya, kalau kita qada subuh boleh? Kalau qada subuh tu tak ada masalah, sebab qada itu adalah sembahyang fardu yang diganti. Sembahyang fardu yang dibuat secara ganti. Pemana qada maknanya ganti. Kita tinggalkan yang kita tinggalkan dulu macam mana nak ganti balik ni. Ada orang buat macam tu. Lepas subuh dia buat subuh qada. Lepas zuhur dia buat zuhur qada. Lepas maghrib dia buat maghrib qada. Tiap waktu sembahyang dia qada balik sembahyang, pasal dia ingat dulu dia selalu tinggal sembahyang. Jadi macam mana Ustaz? Saya kata gantilah, tak mana yang mampu je. Tak apa ke tak apa. Selebih-selebihnya kalau kita meninggal esok, kok ada lagi yang
tak sempat ganti, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak menyebabkan sesuatu itu kepada seseorang melainkan usaha dia. Kan? Kita gantilah cara yang kita mampu. Kan? Kalau boleh sehari ni kita boleh ganti sampai 20 sembahyang fardu qada, tak apa, buatlah. Kan? Kalau kita mampu, sekadar yang Allah Ta'ala tak suruh kita buat sesuatu sampai membebankan diri kita, sampai bengkok-bengkok badan kita. Tak boleh sembahyang berdiri. Oh, tak boleh. Hukum kita kena sembahyang berdiri juga. Tumbang. Tak boleh sembahyang berdiri juga. Saya berdiri macam tu. Cuba-cuba nak berdiri balik. Cuba-cuba try sembahyang seorang. Tak apa. Cuba tu pun sudut pun tak juga. Tak kursi dia. Cuba kan. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang itu dengan sesuatu. Oh tak boleh, mesti juga. Tak mampu diri duduk, tak mampu duduk balik, tak mampu balik terletak. Tak mampu tapi dia sedar. Kan? Sebenarnya isyarat je lah. Buat macam tu dia sedar. Kita dah cakap sedar dia sekitar terletak kan. Bila kita cakap tu mata dia beri respon. Waktu dah semayang, waktu solat dah masuk, saya ambilkan air wuduk Kaabah, coba semayang boleh mata dia senyum. Lah semayang tu, betul dia semayang, mana syarat? Dia semayang termain tu cerita kedua. Tu antara dia dengan Allah SWT yang pastinya kewajipan tu masih ada pada dia. Sebab dia masih sedar, masih waras. Dan kalau koma ataupun nyanyi, tu lain kita kan. Allahu'alam. Boleh faham kan? Senang je. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Lepas subuh ganti qada subuh, boleh. Tak ada masalah. Lepas asar ganti qada asar, boleh. Tak ada masalah. Kemudian yang kedua, Allahu'alam, 2 rakaat sebelum dan selepas solat zuhur. Lepas nyanyi usalli solat zuhur raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau ba'diyatan lillahi ta'ala. Subuh lepas zuhur, lepas zuhur, sebelum zuhur dan selepas zuhur disunatkan. Cuma ada beza. Okay. Sebelum zuhur sunat, selepas zuhur sunat muakkad. Jadi kalau subuh tadi memang satu je lah kan. Zuhur, sebelum zuhur sunat, selepas zuhur sunat muakkad. Allah boleh cerita sebab ada orang tegur ni. Tiba-tiba tak pernah corona. Minum lah. Agaknya suruh minum dia. Tuan-tuan tak minum. Baik. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum solat asar. Lepas niatnya usolli salatal asr rakaatain lillahi ta'ala. Ada pendapat mengatakan 4 rakaat. Jadi maksudnya fahamlah benda sunat ni. Macam saya kata tadi lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau mampu buat 4, tak mampu lah. Tak sempat 2 je. Habis-habis Bilal qomat, janganlah. Tak ada masalah. Kalau masanya ada, boleh buat 4 rakaat. Nak buat banyak, tak apa. Tak ada masalah. Benda sunat tu sah gaduh. Benda sunat tu sah gaduh. Saya tetap kata 4. Saya tak kata 2. Saya tolak pendapat kata 4. Saya tolak pendapat kata 2. Benda sunat kau kata 2 saya. Macam tarawih. Saya tetap berpegang rukuk je yang sah. Kalau buat 8 rakaat tak sah. Tarawih je. Tak apa. Kalau ada orang kata begitu, kita lari je lah. Salah gaduh. Ya, itu pendapat dia. Mungkin tuan gurunya ajar macam tu. Kita nak buat 8, buat 8. Tak ada masalah. Habis sampai balik rumah, sambung lagi. Jadi 20. Dan sampai 36 tak apa. Nak ke rumah. Tapi bila dah balik rumah tu, biasalah. Ada TV, tengok TV pula. Masuk bilik, tengok tilabatan, landing pula. Tak kena lain.
Ya. Tapi benda sunat selalu ada kan? Buatlah semampu kita. Cuma untuk sembahyang asar sebelum sahaja. Lepas asar tidak ada sembahyang sunat sampai terbenam matahari. Sampai maghrib. Tak ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat tolak haram. Ada pun sembahyang qada boleh. Tak ada masalah. Kemudian 2 rakaat selepas solat maghrib. Lepas niatnya solat maghrib 2 rakaat lillahi ta'ala. 2 rakaat selepas solat maghrib. Dalam kitab disebut sebenarnya dalam 2 rakaat sebelum maghrib pun ada. Tapi dia ada khilaf di situ. Jadi kalau kita di sini kita buat apa bahasa maghrib sembahyang sunat qabliyah maghrib. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia sangat tidak sunat. Itu sampai dulu. Ada yang kata saya ngaji saya tak ada kitab depan tuku saya. Tuku saya kata tak ada sembahyang sunat sebelum maghrib kita ada. Contoh okey. Ya dia. Macam saya 20 tahun dulu 17 tahun dulu saya pertama kali jadi imam masjid, menjawab jawatan imam masjid. Kemudian datang nak tukar maghrib ni tengah salin baju azan-azannya Allah Akbar, terkejut saya. Allah tak ada ni nasib baik rumah sebelah masjid boleh lari betul-betul sebelah bilik kuartus masjid tu sebelah dengan masjid. Sempat lari. Tunjuk saya. Saya tanya balik dengan Bilal. Tak maaf saya sini lepas maghrib, lepas azan maghrib dia orang turun naik. Tak ada komunitas. Tak boleh. Saya tak mengambil pendekatan meraihkan. Tak boleh. Dia faham kan? Tapi biasanya di Malaysia ini masjid-masjid lepas azan maghrib akan ada masa untuk sembahyang sunat qabliyah maghrib. Tapi ada sebenarnya yang tidur. Ada juga masjid dan surau yang dia apa azan maghrib itu naik. Allah Akbar. Tu ada naik sembahyang maghrib tu. Tu sampai dulu nak ikut Dia bayar tanya apa masjid ni bodoh. Qabliyah maghrib tak ada. Itu dah diputuskan oleh urusan dia. Tuan-tuan imam ni pegawai dah putuskan macam tu. Tak apa. Kita datang tombol jemaah ikut. Tak ada masalah. Tak bayangkan benda ni. Wallahualam. Kemudian 2 rakaat sebelum selepas solat Isyak. Lepas niatnya solat Isyak rakaat ini pembelian Allah Ta'ala. Ini kalau sebelum solat Isyak. Kalau kebetulan undian malam tak ada, tak ada masalah. Azan juga qabliyah. Dan ianya sunat sahaja, tidak muakkad. Yang muakkadnya selepas Isyak. Itu muakkad. Jadi suatu itu tinggalkan. Kan? Kita ada kuliah malam ni kan, jadi habis dah lajak kadang-kadang usah-usah lajak ke kan. Dan sekarang Isyak apa? 8:40. Dia lajak sampai 8:35. Komat je lah. Nak tunggu kan. Takkan nak kau nak buat dia, tak nak kau dia dulu kan. Terus saja nak kau. Tak ada masalah banyak masa tu tak banyak kan. Tak banyak kan. Maghrib Isyak tak banyak. Wallahu a'lam. Itu dia. Itu sunat rawatib. InsyaAllah. Jadi insyaAllah pada bulan kita akan datang itu pada 3 Januari 2020 kita akan sambung tentang solat duha. Apa saya tinggal dulu solat duha ni. Pada solat duha ni ada perkara yang kita perlu faham dan diperbincangkan. Itu dia. Kita tinggal dulu. Kita mula dengan solat sunat rawatib. Bulan depan 3 Januari 2020 kita akan mula sambung dengan solat sunat duha. Ini isu-isu ni. Ada perkara yang dibincangkan tentang solat sunat duha ini yang sampai di peringkatkan PDRM pun ada dibincang. Ada bunyi-bunyi kat belakang. Sampai bertanya ke Jabatan Tinggi. Jadi nanti kita akan bincang benda tu pada kuliah kita akan datang kaitan dengan solat sunat
Solat sunat itu solat sunat duha dan juga termasuk isyraq. Bila solat duha dia akan ada perbincangan tentang solat sunat isyraq juga. Soal itu bincangan juga. Kita akan bincang nanti insya-Allah ya pada kuliah kita yang akan datang, iaitu pada 3 Januari 2021. Tahun depan lah jumpa. InsyaAllah. Tahun depan pada umur kita jumpa tahun depan insya-Allah macam tu saya tu. Ustaz ada tanya. Ya, kalau ada soalan ya. Saya nak tanya tentang pembelaan cucu kepada macam upah dia kita mak belum bela anak aku nak kerja. Hukumnya apa Ustaz? Kecuali dengan kenderaan dia. Membela cucu. Sekarang ni anak minta ayah mak bela cucu. Bukan kenderaan dia. Minta okey. Adakah bela saja ataupun juga? Kalau ayah dan mak itu diberi upah oleh anaknya, tak apa mak sementara ni mak saya bukan tak nak ni saya susah sekarang masa nak cari, memang susah nak cari di buat masa ni ya, lagi pun saya pun tak jauh, saya duduk Ipoh je, tak jauh. Lain kalau KL kan untuk bayar tiket Ipoh je, Ipoh sini 70 km, tak tolong ni bang tak apa belanja anak ni saya bagi kat mak. Dia bagi 500. Baik, jaga cucu ni 500 bagi. Maka harus hukum dia. Melainkan sekiranya dipaksa. Kalau mak abah tak nak bela cucu ni, saya tak akan balik, saya tak akan bagi duit, saya akan gaya pun saya tak akan balik. Ukur lah tu. Maka jadi macam itulah hukum dia. Sebab dia termasuk dalam perkara-perkara penerhakaan kepada kedua ibu tu. Jadi benda ni kena sukarela. Satu. Yang keduanya ada upah tak? Ada. Maka haruslah. Tapi sedangkan anak dia gaji betul-betul cupu-cupu macam mana bagi upah? Yalah, kalau dibagi itu baiklah. Yang pertama saya kata sukarela tadi. Pertama sukarela. Kalau mak dan anak bapa itu suka nak jaga, sukarela, setuju nak bela cucu dia, hukum dia harus anak meminta mak bapa jaga cucu. Kalau tak sukarela, paksa ukur macam Pak sebut tadi, tidak harus hukum dia boleh jatuh pada haram. Pada dia seolah-olah seperti penerhakaan begini apa. Antara orang tak nak, tak ada pula kita paksa-paksa. Kalau haji tak nak bela, akak tak nak bela dengan saya report polis. Wani pula report polis. Contoh kan, tak ada pula. Tapi dengan mayat kita boleh lah saya itu. Jadi benda itu jatuh haram. Wallahu a'lam. Itu dia kaedah hukum Islam. Ada soalan ni? Sementara ada masa sikit ni. Ada soalan lain. Tadi soalan sembahyang sunat, sembahyang qada dah selesai. Penjagaan cucu oleh atuk dan opahnya pun selesai. Kita bincang hukum tadi. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Kita buka. Ya. Isyraq ni waktu dia antara waktu terbit matahari dengan waktu duha. Ya. Itu dia. Syuruk 7 minit. Duha 7:37 minit. Waktu tu lah waktu isyraq. Mengikut pandangan setengah ulama mazhab Asy-Syafi'i, solat isyraq tu memang ada. Dalilnya kita dah mengaji masa kitab yang sebelum dulu. Syarahul Ummat Muhammadiyah kita bincang. Nabi SAW kata sesiapa yang lepas dari subuh dia duduk di tempat semayang, dia berzikir,
beririt baca Quran, baca ilmu sampai terbit matahari. Kemudian dia sambung dengan solat. Ada kelebihan dia. Jadi solat itu disebut oleh ulama. Setengah ulama kata sembahyang isyraq, setengah ulama kata sembahyang duha. Jadi mereka ada khilaf, ada beza pendapat. Dua betul. Maknanya sembahyang isyraq tu ada. Tapi kalau ada yang tak, yang pada kata dia, pada pandangan dia tak ada, mana ada isyraq Ustaz, saya janji dengan Ustaz si pulang-pulang tak ada isyraq pun, dia kata duha yang ada. Okey, itu pegangan kamu, jalan. Sebab saya sunat pun kamu tak nak buat isyraq, kamu nak buat duha je, jalan. Kamu nak buat isyraq dan duha, silakan. Tak ada masalah. Pasal gaduh, tak usah membida'ahkan sesama kita, tak ada manfaat dia. Jadi kalau nak buat isyraq, awak tu ni boleh isyraq. Waktu ni boleh buat isyraq. Duha lepas matahari terbit setinggi segalah, ataupun dalam kiraan minit dia 28 minit, kita kira setengah jam lah. Itulah dia waktu duha sampai matahari tegak atas kepala. Lebih kurang dalam pukul 12 atau 11.45 pagi. Itu dia waktu duha. Macam pukul 8 boleh, pukul 9 boleh, pukul 10 boleh. Ada yang datang, yang ada jumpa, Ustaz, boleh tak semasa duha? Oh, 10.45 boleh. Dia lepas minum pagi pukul 10 dia nak semasa duha. Boleh, pukul 10. Masih lagi waktu duha. Cukuplah. Kita dah janji bulan depan nak bincang kan. Cukup tu lah. Kalau dah habis semua tak ada apa nak bincang lah.